para rasul juga hendaklah menjadi mesej kita lah. Terutama kepada diri kita, kepada keluarga terdekat kita, dan kepada umat Islam keseluruhan. Ini dua perkara penting ni. Jangan kita lalaikan. Kadang-kadang kita tak khabar syirik ada dalam diri kita. Sama ada syirik khafi ataupun syirik jali. Syirik yang tersembunyi, riak, ataupun syirik jali. Dia mula-mula syirik kecil dulu, lepas tu syirik besar. Jenis tak khabar berlaku, dua-dua tu jenis tak khabar. Allah deh. Ni hak payah ni. Tak payah orang lah, kita sendiri. Kita sendiri nak buat sifat riak. Bukan senang. Kadang-kadang dia mari dalam kepala kita, telitah. Bapa aku seorang. Bapa aku mari awal, orang lain mari lewat. Bapa aku tak pernah tinggal kelas. Orang lain sekali ada, sekali tak ada. Dia mari tu. Tak kata siapa ni. Jangan ada yang terasa. Cuma cara kita nak pastikan kita ni bersih daripada sifat syirik. Waliyazubillah. Kadang-kadang kita pergi awal masjid dak semaya Jumaat ni. Pergi awal kena duduk depan. Duduk depan dia mari lalu lah. Sebab apa? Sebab apabila kita duduk depan ada orang duduk belakang. Tu baru sekali. Kalau kerek-kerek duduk depan seorang duduk belakang tu imam pun dia mari. Allah deh. Kadang-kadang kita susuk dah. Susuk dah. Sebulan dua, setahun dua. Tiba-tiba tubik juga. Tubik juga. Ada kes, ada masalah, tubik juga. Maka waliyazubillah lah, sia-sia lah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza. Kita kena beringat. Kita belajar ni itulah tujuan utamanya, nak bersih hati kita, diri kita, jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah, terutamanya syirik. Kebergantungan kita kepada makhluk. Bergantung harap kepada makhluk. Ni kita tak khabar. Minta tolong dengan makhluk. Lepas tu tak dapat, kita mecok, kita jauh. Tu jala dia tu. Tu syirik tak khabar tu. Orang tak boleh tolong kita, kita marah ke dia tu. Beringat. Seolah kita yakin, kita i'tiqad dia boleh tolong kita. Dan apabila dia tak tolong kita marah ke dia. Tu bahaya tu. Bahaya tu i'tiqad. Tapi kalau kita minta tolong dia tak boleh tolong, kita terima takdir, tak okeylah. Kemudian yang ketiga, antara sunnatullah, kebenaran didokong oleh golongan mustada'afin. Mustada'afin ni golongan yang lemah lah, miskin, tidak ada kuasa, tidak ada harta, tidak ada pengaruh. Dan kebatilan didokong oleh golongan penguasa dan yang berpengaruh. Sebab biasa orang menentang ni orang takabur, orang alladzina istakbaru. Orang yang ada sifat takabur. Orang yang takabur ni dia ada kelebihan lah. Sama ada dari segi kuasa ke, seperti apa, ataupun dari segi sifat ke, seperti iblis lah. Aba wastakbara, sebab apa? Sebab dia rasa ada kelebihan. Dia ni lebih senior, dia ni lebih baik, dicipta daripada api. Waliyazubillah. Kita ni kadang-kadang mari juga buah tu tak. Kita ni lebih pandai, lebih cerdik, lebih banyak ilmunya, lebih banyak ibadatnya. Itu mari benda tu. Mula-mula dia ujub ni duduk dalam. Lepas tu dia terjemahkan. Kita terjemahkan sifat ujub. Akhir dia jadi apa? Jadi kibrun, takabur. Waliyazubillah. Jadi ujub pun tak boleh, walaupun duduk dalam. Kemudian
dan apabila mereka gagal berhujah, mereka akan menggunakan kuasa. Ini dia punya tanda-tanda kebenaran dan juga tanda-tanda kebatilan. Kalau dia kalah berhujah, dia guna kuasa. Dia mulalah buat serangan peribadi. Dia tuduh ini gila lah, majnun lah, syairun, penyair lah, sahirun, tukar sihir lah, ataupun serangan peribadi. Istilah baru tu. Peribadi tu karakter lah. Peribadi ni dia usir keluar. Kan Nabi Syuaib diusir keluar, Nabi Muhammad sendiri diusir, Nabi Musa diusir. Itu peribadi tu. Ataupun dibunuh, diancam bunuh. Diancam bunuh. Kemudian yang keempat, tugas setiap rasul adalah tabligh atau menyampaikan kerana ia merupakan amanah. Dan ingat, tugas rasul tu bukan tugas dia saja, tapi juga menjadi tugas kita. Tugas at-tabligh tu kita duk sebut sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifat siapa? Sifat rasul. Lepas tu cuba kita tanya diri kita, kita tak wajib ke tabligh? Kita tak wajib ke sidik? Kita tak wajib ke amanah? Kita tak wajib ke fatonah? Wajib. Cuma hak empat tu wajib ada pada rasul, mustahil tak ada. Tapi bukan bermakna wajib ada pada rasul tidak wajib pada kita. Wajib juga pada kita tabligh, menyampaikan. Apa hukum dakwah? Kalau saya tanyalah, apa hukum dakwah? Fardu ain ke, fardu kifayah ke, ataupun fardu tak payah? Ada tiga. Pilih hak mana? Fardu ain. Fardu ain ke atas siapa? Ustaz, dai, pencetus ummah. Dah. Ala kulli muslim, setiap orang Islam. Alimun kana au jahilun kana. Alim ke jahil ke? Rajulun kana au imraatun kanat. Laki ke puan ke? Muda ke tua ke? Jahil buat cara jahil. Dakwah cara jahil dia. Tak usah kecek banyak lah. Ini dah jahil, nak kecek banyak. Jahil buat cara jahil. Tapi kewajipan dakwah tetap wajib. Balighu anni walau ya Allah. Hak ni kita banyak cuai ni. Paling tidak kepada orang sekeliling kita ni. Orang duduk dalam rumah kita. Lepas tu dalam rumah tu kita lah bosnya, ketuanya. Tapi ketua tak ada ke apa? Kalau raja tak berdaulat tak? Raja tak berdaulat. Tengok bini. Tak tutup aurat, tak kata gapo. Tengok anak, tak tutup aurat, tak kata gapo. Siapa raja? Kita lah. Tapi raja tak berdaulat. Raja yang tidak ada takhta. Sedangkan at-tabligh itu wajib. Nabi ni dia habis usia dia, habis tenaga dia, habis harta benda dia untuk menyampaikan dakwah. Menyampaikan dakwah tu untuk siapa? Untuk umat dia, bukan untuk dia. Dia dah selamat dah. Tapi kita ni kewajipan menyampaikan dakwah untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita dan untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Nabi ni untuk umat. Sebab dia dah selamat. Kita tak selamat lagi. Jadi tugas menyampaikan bukan untuk menyelamatkan orang lain, tapi untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kemudian 5. Kekuatan dan kekayaan bukan jaminan untuk selamat daripada sebarang musibah dan azab baik dunia maupun akhirat. Kita tengoklah dalam 5 cerita tu, 5 kisah Nabi tu, Nabi Hud kaum Ad, Nabi Saleh kaum Samud. Dua kaum yang diberi kekuatan luar biasa oleh Allah SWT.
Tapi akhirnya hancur, musnah. Begitu juga cerita Nabi Musa selepas ni. Kita dah baca 5 kisah Nabi sebelum ni dalam surah Al-A'raf. Lepas ni kisah Nabi Musa berdepan dengan siapa? Fir'aun. Raja, seorang raja yang begitu berkuasa lah dan mempunyai harta kekayaan, tapi akhirnya hancur musnah, ditenggelam Laut Merah. Kemudian yang ke-6, kewajipan mensyukuri nikmat Allah SWT, dan ia merupakan asbab kejayaan dunia dan akhirat. Ingat, syukur. Saya pernah sebut 2 S ni. Satu sabar, satu syukur. Ini asbab kejayaan dunia dan akhirat. Sabar, syukur. Sabar apabila ditimpa musibah, sabar ketika melakukan ketaatan, dan sabar berdepan dengan maksiat. Maksiat ni semua orang nak buat. Tak kira tok alim, tak kira tok jahil. Sebab apa? Sebab benda hak selari dengan nafsu. Huffat al-jannatu bil makarih wa huffat an-naru bis syahwat. Syurga dikelilingi dengan al-makarih, benda yang memang kita tak suka. Walaupun benda tu simple, mudah, rengek. Tak ambil masa, tak guna tenaga, tak guna modal. Tapi tak berlagu angin dengan nafsu, jadi payah nak buat. Adapun neraka, huffat an-nar bi asyahwat. Neraka pula dikelilingi dengan benda yang selari dengan nafsu syahwat. Walaupun benda tu susah. Kena guna tenaga, kena guna modal nak buat dosa ni, nak buat maksiat ni. Kena pilih masa. Kena kena mikir. Susah. Tapi hak itulah kita nak buat, dah hak itulah kita boleh buat. Allah ni. Tapi benda hak ketaatan ni benda mudah, simple. Tak perlu keluar modal, tak perlu guna tenaga. Lepas tu balasan ganjaran pula cukup besar, tapi payah. Jadi syukur nikmat. Kan disebut Nabi diperingatkan alat tu nikmat. Dalam surah apa? Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang jin dan manusia ingin dustakan? Berapa kali Allah ulang? 31. Rasa tu betul dah kali. Betul ke 31? Betul. Allah ni. Dan nikmat paling besar nikmat iman dan juga Islam. Dan kita kena, salah satu cara nak pastikan nikmat itu kekal, syukurlah, syukur. Qaidun nikmah, cara nak ikat nikmat tu syukur. Kalau kita syukur, nikmat tu insya-Allah kekal. Termasuk nikmat iman dan nikmat Islam. Termasuk juga nikmat kesihatan, ketenangan, kebahagiaan, syukur. Cara nak tambah nikmat tadi supaya nikmat yang ada tu kekal. Dan nikmat yang tak ada dia mari. Syukur ni dua kelebihan. Satu, mengekalkan nikmat yang ada, kemudian menjemput nikmat yang belum ada. Ini nak tambah nikmat semaya duha. Nak tambah rezeki semaya duha. Tak kena tu niat tu. Tak kena niat tu. Sedangkan Allah kata, apa cara nak tambah rezeki? Apa cara? Ingat ada ayat Quran tu. Banyak kita jumpa kaedah dia, tip lah dia bagi nak jemput rezeki. Tapi hak Allah royak tu, tip nak jemput rezeki, nak tambah rezeki. Apa dia? Apa?
Macam-macam pandangan ni. La in syakartum, Allah katakan la azidannakum. Nah, kalau kamu syukur, Allah tambah. Jadi salah satu cara nak jemput rezeki, syukurlah. Nah, apabila kita syukur, Allah tambah. Tak payah niat aku syukur nak rezeki, tak payah, sebab Allah dah bagi jaminan. Nah, lepas tu, lepas kita syukur, Allah tambah. Allah tambah, kita syukur pula. Lepas kita syukur, Allah tambah pula. Putus tak rezeki? Tak putus. Nah, tak payah duk bimbang. Salah satu cara nak jemput rezeki, syukur. Dan syukur ni tak payah. Syukur ni ulama memberi ta'rif dia, at-ta'atu lil mun'im, taat kepada pemberi nikmat. Apa makna taat? Patuh segala perintah dia. Tak kira lah wajib kau sunat ke, lepas tu tinggal segala larangan dia. Tak kira lah haram ke makruh. Tu je. Jadi nak taat kepada Allah, nak patuh perintah Allah, nak tinggal larangan dia, perlu tenaga? Tak perlu. Perlu modal? Tak perlu. Rezeki bertambah. Kemudian yang ke berapa dah? 7. Amalan orang terdahulu bukanlah suatu hujah dan dalil kepada kebenaran. Sebaliknya Islam adalah agama ilmu dan bersumberkan dalil. Kita banyak baca kisah para nabi kan, apabila dia berdepan dengan kaum dia yang melakukan syirik, melakukan perkara mungkar, maksiat, khurafat, bid'ah, apa hujah dia? Dia kata inilah tok nenek kita buat. Ini amalan tok nenek kita. Jadi apa salahnya? Jadi sebelum tak ada orang tegur. Jadi apabila Allah utus Nabi tegur dia, dia rasa pelik lah. Kita lama jamil dah buat. Kena beringat. Itu tipu daya syaitan. Baik, kemudian yang ke-8, antara sunnatullah ialah pendukung kebenaran akan diberi pertolongan. Kita tengoklah kisah 5 Nabi ni. Ini fokus kepada 5 Nabi ni. Nabi Nuh kaum dia ditenggelam. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan juga Nabi Shu'aib. Dan 5 Nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 9 larangan daripada menolak nasihat. Apatah lagi membenci orang yang memberi nasihat, kerana Islam adalah agama nasihat. Itu salah satu tanda sifat ataupun sifat orang takabur. Dia tak boleh terima nasihat orang. Apatah lagi orang yang lebih rendah daripada dia. Apatah lagi nak benci orang nasihat kita. Kita bukan setakat tak terima, kita benci pula dia, balas dengan dia, tak saya tegur dengan dia. Ini perangai siapa ni? Perangai orang musyrikin lah ni. Perangai penentang para Nabi alaihimussalatu wassalam. Dia memang payah nak terima nasihat, betul tak? Betul tak? Betul. Kau tua kau payah tak? Kau ngaji kau payah. Sebab apa? Sebab ni lah kadang-kadang hadis orang Melayu ni bahaya juga. Aku makan garis. Aku apa? Aku makan garis dulu padamu. Hadis orang tua ni. Apa pasal lagi dia kata tu? Hak tu ke usia lebih tua. Ni orang ngaji. Aku ngaji lebih tinggi padamu. Mu ngaji mana? Aku doktor Profesor Madia. Mu ada ke apa? Mu ada ke apa? Kalau setakat benar dah kitab itu geng je. Tak sudah agah lah. Allah ni ujian. Jadi kau banyak ilmu kita, kau rasa tinggi kedudukan. Begitu juga kau banyak umur kita kau payah nak terima teguran.
Ha? Kita kata kat orang tu bodoh. Ha? Memang. Ingat, siapa kata bodoh kat orang, maka dialah bodoh. Sipir dia. Ada kata bodoh kena kata tak cerdik. Mudah ya. Nah, siapa kata bodoh kat orang, dialah bodoh. Jadi kalau kita itu masuk bab istihza, memandang rendah kepada orang lain, itu sifat takabur tu. Mungkin hak dia tegur tu tak betul, tapi ingat, setiap apa yang berlaku ada hikmahnya. Mungkin Allah sahaja hantar orang bodoh depan dengan kita, nak teh market kita setara mana sobat. Kalau atau orang lain pula atau orang bodoh. Supalah orang Allah hantar orang miskin di rumah kita dengan Allah hantar orang kaya di rumah kita. Lagu manalah yang kita beza tak beza. Supaya juga Allah hantar orang jahil dengan orang alim. Orang jahil nak tegur kita, mana? Maya betul-betul nak tegur orang pula. Nampak tak? Hak dia tegur tu betul, tapi hak dia semai tu memang tak betul. Hak dia tegur kita tu memang betul lah, tapi hak dia semai tu memang tak betul. Tu ujian juga bagi kita tu. Kemudian yang ke 10, larangan keras terhadap amalan hubungan sejenis. Ini diambil daripada kisah kaum Nabi Lut. Jadi Allah cerita benda ni hak real dah berlaku, dan benda ni akan berlaku dan terus berlaku. Yang ke-11, balasan dahsyat dan setimpal terhadap kaum yang melakukan perbuatan keji dan jelek. Jadi contohlah kaum Nabi Lut. Ini kata ulama lah, sebab dia melakukan perbuatan yang orang kata apa? Songsang. Luar tabi'i. Maka Allah buat benda yang luar tabi'i juga. Kenapa dia? Hak bawah duk atas, hak atas duk bawah. Begitu juga Allah buat. Lepas tu Allah tunggu hujan batu. Itu luar tabi'i juga. Biasa hujan air, tapi hujan batu. Kalau hujan air ni rahmat, Allah tunggu hujan batu. Luar tabi'i juga. Sesuai setimpal dengan perbuatan dia. Kemudian yang ke 12, hubungan kekeluargaan bukan jaminan dan penentu kepada baik ataupun jahat seseorang. Ini kisah Nabi, anak Nabi Lut, anak Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, dan juga isteri dan anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Tapi isteri dia tidak beriman, duduk serumah. Kalau tempat kita berlaku tak? Seorang Islam, seorang kafir duduk serumah. Pelik dah kita rasa tak? Tak mungkin. Anak ustaz isap ladah pun pelik dah tak? Pok ngajar tapi anak isap ladah. Kalau anak isap ladah, pok isap rokok, boleh kira lagi tak? Ini anak isap ladah, pok ustaz. Hak ni seorang beriman, seorang kafir. Lepas tu hak beriman tu siapa? Dia Nabi. Jadi tak sedut pelik lah. Tapi bukan bermaksud tak sedut pelik. Dah ikut mung lah. Setara anak Nabi Nuh pun kafir. Mung nak tak semaya ikut mung lah. Rakyat-rakyat dah jangan. At-tabligh tu wajib. Sampai bila? Sampai bila-bila lah. Sampai akhir hayat. Kita kena tegur, kena nasihat anak kita, isteri kita, kaum kerabat kita. Lepas tu, lepas dah lah kitanya. Kemudian 13, larangan daripada menipu jalan jual beli. Ini kisah kaum Nabi mana ni? Nabi Syuaib.
Dia boleh jadi kaya raya dengan kes nipu. Nipu sukatan dan jual beli. Kaya. Allah bagi nikmat kepada dia. Begitu juga larangan daripada mengganggu dan menyakiti. Ini dua perangai jahat kaum Nabi Syuaib. Di mana? Di Madian. Suka menipu dalam jual beli, sukatan dan timbangan. Kemudian suka ganggu orang, duduk tepi-tepi jalan, lepok, suka kacau. Bukan setakat dia ganggu, tapi dia halang orang untuk beriman. 15. Berhati-hati menerima agama dan ajaran Islam kerana syaitan dari kalangan jin dan manusia senantiasa berusaha menghiasi agama dengan cara yang salah. Inilah wa yabghunaha iwaja ni. Dia membengkokkan jalan yang lurus. Dia guna jalan yang sama, jalan agama lah maksud, tapi dia cuba bengkok-bengkokkan. Akhirnya tak sampai kepada destinasi. Seperti hak terbaru ni ajaran apa? Asmaul Husna kan? Dia punya pengasas tu dah bertaubat, dah mengucap balik dah. Alhamdulillah lah. Tapi dia gunakan apa? Al-Asmaul Husna ni. Guna nama Allah SWT. Tak okey, salah, tak okey, tak betul. Supaya juga dengan Syiah. Dia guna apa? Guna nama Sayyidina Ali. Kan Sayyidina Ali tu sahabat Nabi, sepupu Nabi, khalifah pula. Nampak tak? Guna nama agama. Hak ni baru penunggang agama ni. Kemudian yang ke-16, sejarah orang terdahulu termasuk sejarah para nabi yang dipaparkan Al-Quran bertujuan dijadikan sebagai pengajaran ataupun wake up call. Bukan kitab sejarah Quran ni. Kalau kita baca kitab sejarah nak tahu fakta je. Tapi Quran ni bukan kitab sejarah. Walaupun 1/3, hampir 1/3 daripada Quran ialah sejarah. Sejarah siapa? Sejarah umat terdahulu. Sejarah para nabi. Nabi terdahulu dan juga sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua itu dipaparkan dengan sengaja oleh Allah SWT untuk dijadikan pengajaran ibrah, dan itulah manifestasi kepada ayat keberapa surah Al-Fatihah. Kan Fatihah ni sinopsis kepada keseluruhan Al-Quran. Jadi kalau 1/3 daripada Quran tu adalah cerita umat terdahulu, mesti ada dalam Fatihah. Ayat yang berapa? Ayatnya? Siratal ladzina an'amta. Itu sejarah tu. Jalan yang engkau memberi nikmat. Itulah para nabi ni. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kemudian ada pula jalan orang jahat. Al-maghdub. Al-yahud wan nasara, ad-dallin an-nasara. Lepas tu hak lain tak masuklah. Kenapa dikhusus kepada Yahudi dan Nasara dalam surah Fatihah? Al-maghdub ialah orang Yahudi yang dimurkai, kemudian ad-dallin orang Nasara. Kenapa? Sedangkan hak lain banyak lagi sesat. Majusinya, Khawarijnya, Mu'tazilahnya, Syiahnya. Sebab dua golongan ni ada kitab. Dua golongan ni ada kitab. Dia sesat dengan sebab kitab. Jadi orang Islam pun boleh sesat dengan sebab kitab juga. Dia takwil kat tu, dia tuwil kat ni, dia guna ayat juga, dia guna hadis juga, tapi dia ikut kepala otak dia. Jadi kalau orang ada kitab boleh sesat, Yahudi dan Nasara, hak tak ada kitab, apa lagi? Allah. Kemudian yang ke 17, kewajipan bersabar. Tak ada syukur ni sabar. Kerana Allah sebut wasta'inu bis sabri wassalah. Allah. Ni hak sabar ni payah. Sembahyang mudah lagi. Nak puasa mudah lagi. Nak tahan lapar minum, dahaga, lapar dengan dahaga. Berapa je 12 jam boleh. Tapi nak sabar sikit tak boleh. Betul tak?
Allah. Sekejap aja. Dah. Nak tunggu traffic light. Allah, apa lama. Lepas lampu hijau, depan kita tak gerak-geri lagi. Astagfirullahalazim. Dah lah lampu hijau tak gerak lagi. Mulut tu macam-macam dah. Dah. Berapa minit tu anggap? Tengok Tok Lebah. Allah lah. Tok Lebah tu bawa kereta pergi masjid tu. Allah nak bawa kereta dah. Tua-tua dah beceng dah. Nampak tak? Allah, nampak tak? Hak ni hak kaki semaya ni, kaki masjid ni. Sabar. Allah, dah. Dan sabarlah satu amalan yang tidak ada batasan ganjaran dia. Ibadat lain ada, tapi sabar. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Allah akan sempurnakan pahala orang yang sabar tu bighairi hisab, tanpa hisab. Mana tidak ada batasan lah. Dan banyak ayat Allah sebut orang masuk syurga ni bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Dia tak sebut dengan sebab solat, dengan sebab puasa. Jadi jangan kita tertipu dengan amalan kita. Sembahyang bukan main. Ngaji bukan main, puasa bukan main. Tapi bab sabar, Allah. Tak lagi. Allah dah. Orang Kelantan doa. Kita bukan orang Kelantan dah. Orang Kelantan doa, kita bukan orang Kelantan. Mau orang Penang. 07. Allah. Nak buat siapa? Allah lah. Nak berhenti kereta, nak buka pintu nak tahu. Tak boleh. Pong tahu. Piah cotek atas kepala. Apa tak tahu dengan piah-piahnya? Allah. Tahu dengan piah-piah sebenarnya. Jangan nak tahu siapa saja. Tak sabar. Malah lah. Malah kata malah tak? Urut MPKB ada tak? Tak kena akan gaji buta. Waktu tahan lagi hak tak jenis atas bonek kereta ni. Allah ya. Lepas tu tak ingat ada. Lepas tu terabur tengah jalan. Agak-agak dia kutip. Kalau perangai lagu ni buat dengan Arab, dia kata gapo dah? Mukhmafi. Apa yang ada? Mukhmafi. Tak ada otak. Tak ada otak. Tak ada otak. Gapo dia tak ada otak? Orang gila ada otak. Tak ada otak maksud tak ada akal lah. Allah ya. Ni payah ni. Payah nak masuk syurga kita ni. Pergi tak sabar. Kemudian kewajipan bertawakal ni sifat-sifat ahli syurga belaka tu, syukur, sabar, tawakal sepenuhnya kepada Allah, sepenuhnya solid. Jangan bergantung kepada makhluk. Jangan mengharap kepada makhluk. Dan tawakal ni jangan selepas kita biasa dengar dah. Lepas kita usaha kena tawakal. Itu tidak tepat tu. Kena tawakal dulu. Nak usaha tu kena tawakal. Sebab apa? Sebab la haula wala quwwata illa billah. Tanpa daya, tanpa usaha daripada Allah, kita tak boleh nak usaha. So kena berserah kepada Allah sebelum kita usaha. Lepas tu masa usaha kena tawakal juga. Sebab tanpa daya, tanpa kekuatan Allah bagi, kemungkinan usaha kita tak tercapai, tak selesai, tak habis. Sekerak jalan tinggal. Lepas tu dah habis usaha,
Garanti, tak garanti juga tawakal. Jadi tawakal ni sepanjang masa, bukan lepas usaha. Biasa kita dengar bila kita kena tawakal lepas usaha. Dah, sebelum usaha kena tawakal. Kemudian 19. Setiap musibah yang menimpa manusia adalah bertujuan memberi kesedaran agar kembali kepada Allah SWT. Tetapi jika tidak menyedarkan manusia, buat apa sekerak tu? Potong-potong tu. Salah typo tu. Jangan potong atas telefon tu. Korang telefon. Namanya berah dengan pensel kan? Nak cerita lain sebenarnya. Cuma cerita tu duduk hak nombor 20. Setiap nikmat dan kesenangan yang diberi oleh Allah SWT mempunyai dua tujuan. Mana kalau Allah turun musibah, Allah turun bala, dia tak sedar juga, tak insaf juga, Allah bagi nikmat balik. Ingat? Ingat. Ni ramai yang tertipu ni. Jadi nikmat ada dua tujuan. Sama ada sebagai balasan atas kebaikan, ni kepada orang beriman lah, atau balasan atas kejahatan. Balasan juga, tapi sebab kejahatan dia, Allah bagi nikmat. Allah balas kejahatan dengan nikmat. Di mana? Di dunia. Tapi di akhirat tidak sama sekali. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Jadi kalau Allah balas kejahatan dengan kebaikan di dunia, apa nama tu? Istidraj. Allah tukar kebaikan dengan kejahatan dengan kebaikan. Macam kita lah, contoh paling dekat lah. Sebelum ni PKP dah, susah nak ada hilang pendapatan, ada hilang pekerjaan, nak cari makan susah. Ni PKP dah tak ada dah. Jadi orang nego tu segar lah sikit dah. Jadi kena tengok, lepas dia segar tu, adakah dia semakin dekat dengan Allah ataupun semakin jauh? Kalau masa PKP tu tak, dia berdoa lah, macam-macam lah, minta. Lepas PKP tak ada dah nak doa. Unggal ketemu. Semalam saya pergi pasar mana, penuh orang, beri. Dia buka pasar malam, pasar pagi pun dia buka dah keluar ni. Mana Allah bagi nikmat tu, sebelum tu Allah sekat nikmat. Tapi ingatlah, nikmat yang Allah bagi selepas musibah tu ada dua. Sama ada balasan di atas kebaikan kita sabar semasa ditipu musibah, ataupun sebagai ujian atau pembalasan kepada kejahatan. Baik, kita masuk ayat 96 Cukup lah, habis tak? 20 baca dah ni tak? Baca dah tak? Dah. Mana yang 20 tu nikmat tu ada dua. Baca dah. Mana kalau kita dapat nikmat, jangan kita ingat Allah sayang kita, jangan. Kita dapat musibah, Allah benci kita, jangan. Nabi Ayub sakit 16 tahun. Adakah Allah benci dia? Tak. Allah sayang dia. Allah kurung, Allah PKP kan Nabi Yunus. Berapa hari dalam perut ikan? 40 hari dah. Adakah Allah sebab Allah benci dia? Tak. Lepas tu Allah bagi nikmat kepada kaum Nabi Syuaib, kepada Fir'aun. Adakah Allah sayang dia? Tak. Jangan terpedaya, baik musibah ataupun nikmat. Baik, kita masuk ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, jikalau penduduk negeri, ahlal qura tu kalau kita nak kaum makna kampung, tapi bahasa Arab ni kadang-kadang negeri pun diguna istilah
qaryah ataupun qura. Ummul Qura. Nama Mekah asalnya Ummul Qura. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Tengok. Kadang-kadang Allah sebut, Allah guna istilah amanu saja, beriman saja. Kadang-kadang Allah gabungkan iman dan takwa. Kalau Allah sebut iman secara solo, secara berasingan, maksud iman dan takwa. Tapi kalau Allah sebut secara bersama, amanu wattaqau, mana iman lain, takwa lain. Kalau sebut iman saja, mana takwa duduk dalam iman tu. Tapi kalau sebut iman dan takwa, iman lain, takwa lain. Iman ni lebih kepada kepercayaan batin ni, dalaman ni. Beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhirat, kepada qada dan qadar. Takwa pula lebih kepada amalan zahir, iaitu imtisali awamirillah wajtinabi nawahi. Seperti dalam surah Wal Asri, illal ladina amanu wa amilus solihat. Dia sebut iman dan amal. Mana iman tu lebih kepada kepercayaan dalaman lah, kepercayaan batin. Kemudian beramal dan bertakwa tu lebih kepada amalan zahir. Dia beriman dan bertakwa, bukan setakat beriman tapi bertakwa. Melakukan segala titah perintah Allah dan menjauhi segala larangan dia. Ittiba' ar-rasul, mengikut rasul yang diutus kepada mereka. Jadi maksud negeri di sini negeri hok 5 nabi hok kita baca sebelum ni. Negeri apa? Kaum Nabi Nuh di mana di Iran, kemudian Nabi Lut di Sodom, di Jordan, lepas tu Nabi Shu'aib di Madian, Nabi Saleh di Hijr, Madain Saleh, kemudian Nabi Hud di Yaman. Ni kalaulah 5 penduduk kampung ni, penduduk 5 kampung ni beriman dan bertakwa, nescaya Allah kata, nescaya kami akan limpahkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Allah. Just Allah nak dua, iman takwa. Lepas tu Allah bagi keberkatan daripada langit kepada hujan. Bukan hujan batu lah, hujan air. Lepas tu daripada bumi kepada dia tumbuh-tumbuhan, pokok kayu, buah-buahan. Rezeki yang melimpah ruah sebab iman dan takwa. Tapi apa yang berlaku? Walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan rasul kami. Fa akhaznahum, lalu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Lalu Allah hancurkan, musnahkan negeri yang kelima-lima tadi, dengan airnya, dengan anginnya, dengan hujan batunya, dengan ribut taufan, dengan banjirnya. Sebab apa? Sebab kazabu, itu je. Kemudian 97, bima kanu yaksibun, dengan sebab mereka kufur lah, dengan sebab mereka menentang para rasul mereka. Kemudian 97, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu, walaupun dicerita ni benar dah berlaku, tapi iktibar untuk kita lah, merasa aman, merasa selamat daripada ditimpa seksa azab kami. Baksuna tu seksaan dan azab kami, musibah daripada kami. Bila? Bayatan. Bayatan waktu malam. Mabit di Muzdalifah. Dia tak kata lailan, tapi bayatan, waktu malam. Sebab tu mabit di Muzdalifah tu bermalam. Wahum naimu, dan biasa orang malam ni buat apa? Tidurlah, tidur. Waktu rehat. Tiba-tiba mari azab, mari bala daripada Allah SWT. Peringatan juga kepada kita ni, kita tengah rehat, tengah tidur sedap, jangan ingat selamat daripada azab Allah, bala Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian 98,
awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atau adakah penduduk negeri itu merasa aman dan selamat daripada ditimpa azab sesaan kami kepada mereka di waktu duha. Waktu duha ni matahari naik segala. Lebih kurang pukul berapa? 7? 7.30 pukul 8 gitulah. Wa hum yal'abun, dan ketika itu mereka sedang bermain. Pelik tak? Orang main masa mana? Pagi main dah kau? Ada orang main futsal waktu duha? Ada. Orang main bila? Waktu petang. Tapi kenapa waktu duha main? Tengok. Allah guna istilah yal'abun. Kalau tadi naimun, okeylah, sesuai lah. Tapi main dalam kepala kita kan? Main lah. Main game ke, main bola ke, main golf ke. Main golf masa mana? Pagi. Tak main. Waktu duha. Pukul 8. Dia tuju kau orang main golf ni. Tapi sebenarnya ialah ambu di sini bukan main yang kita nampak dari kepala kita tu. Ialah ambu di sini sibuk dengan urusan dunia. Jadi sibuk dengan urusan dunia tu adalah suatu permainan. Main. Apa dalilnya? Kan ada ayat, i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahwun. I'lamu, ketahuilah kamu. Ni Allah suruh belajar tentang kehidupan dunia, biar mengerti gapo sebenar kehidupan dunia. Allah nak ayat gapo dia? Satu, laibun. Main. Suatu permainan. Walaupun kita kerja, pergi ni, tubik pagi balik petang, cukup bulan, bayar hutang tak? Rumah tangga litan bukan, amal ibadat tak ketahuan. Kita kerja tapi sebenarnya ialah ambut. Sibuk dengan urusan dunia, sampai lupa urusan akhirat. Itulah ialah ambut. Jadi kalau siapa-siapa sibuk dengan urusan dunia, sampai lupa urusan akhirat, ialah ambut. Laibun, main. Main-main lah. Main-main. Sebab apa main-main? Sebab benda hak sia-sia. Hak benda yang kita nak tinggal. Kecuali kita kerja tapi ada nawaitu untuk akhirat. Tak apa. Jangan dunia semata-mata. Tapi banyak kita terpedaya dengan ni. Dengan kerja buat kita ni. Kita kata kita terbit kerja pun nak cari nafkah. Nafkah untuk siapa? Untuk anak bini. Nampak akhirat sikit dah. Tapi masa kerja tu semaya lagu mana? Kecek kira lagu mana? Kalau nak kait dengan akhirat, kena kait. Semualah masa kerja, kecek kira kita. Kerja buat kita tu. Masa kerja kita tu, betul kau buat kerja? Kau duk buah. Betul kau mengajar? Kau duk ngepek. Kau curi ke? Curi tulang. Begitu juga hak anak kita duk mengaji, kadang-kadang kita yalah anak nak periksa ni esok lusa dah SPM tak? Lusa SPM. Ada anak lagi kau SPM ni? Ada anak ni nombor 2. Anak SPM cucu tak payah memang tahu dah cucu tu. Orang itu dia, orang dok itu. Nak biasa SPM ni. Panggil Cik Imam Maya ajak dah. Supaya apa? Kita perasan dah. Apa anak nak periksa? Lepas tu
Apa masalahnya? Iyalah nak suruh berjaya lah lulus. Lepas tu lulus, iyalah lulus boleh masuk universiti. Nampak tak? Ada tak akhirat situ? Ada tak? Ada tak akhirat? Tak ada. Dunia. Ialah abud. Kita duk tekan anak kita, Nuh pergi ngaji Nuh. Tak? Nuh kelas online Nuh. Duk sibuk. Tak? Main Nuh kelas online Nuh. Tak? Berapa supaya faham hak kita ngaji tu, lepas tu periksa kat lulus kat dapat result baik. Dapat result baik masuk universiti, dapat universiti grade, dapat kerja. Lepas dapat kerja, siapa ke alam kubur tu? Cuba rujuk sanak dia tu. Dapat kerja, dapat bini. Lepas tu beli rumah, beli kereta. Berhenti setakat mana? Dia nak wakaf mana tu? Siapa ke dak alam kubur? Ialah ambun. Tak siapa ke alam akhirat. Tapi benda tu nampak comel tak? Bukan dosa, bukan maksiat pun. Tapi dia punya perjalanan tak sampai kepada akhirat. Tu dia kata ialah ambun tu. Waktu duha tu ialah ambun dah. Sama ada hak tubik pergi kerja ke, sama ada hak tubik pergi ngaji ke, apatah lagi hak tubik pergi main. Apatah lagi hak duhan wahum naimun, ada tak? Tidur waktu duha ada tak? Ni songsar dah ni. Songsar dah ni. Allah kata naimun tu bayatan malam. Tiba-tiba duhan pun naimun juga. Malam tidur, sia tidur. Ni lagilah songsar. Kalau hak kerja buat pun Allah kata yal'abun, bukan ya'malun. Walah dia pergi kerja. Walahnya dia pergi ngaji, tapi tetap yal'abun. Tiba-tiba zuk mari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa selamat dah. Sedangkan azab Allah ni, musibah Allah boleh tak Allah turun bila-bila masa selain daripada waktu malam dan waktu duha? Boleh. Tapi kenapa Allah sebut dua waktu? Sebab dua waktu inilah makna manusia sibuk dengan dunia, lupa akhirat. Pagi sibuk nak pergi kerja, nak macam-macam, nak bisnes, nak bergapo. Malam pula sibuk nak rehat. Sebab apa? Sebab letih. Letih ke apa? Letih sebab dunia. Bukan letih sebab akhirat. Lama tak terbit kerja lepas ni kan? Bukan kerja tu salah, tapi matlamat kerja tu. Ngaji pun biar jelas matlamat, biar siapa matlamat kita siapa ke akhirat. Walaupun kerja tu nampak dunia, tapi matlamat siapa ke akhirat. Walaupun ngaji tu kita nak sijil, tapi matlamat biar siapa ke akhirat. Barulah tidak ialah abu. Satu Allah sebut laibun, yang kedua lahwu, lara dunia, hidup dunia lara, memanglah lara. Memang melarakan. Sebab itulah kalau kita tak ada tazkirah, tak ada tak hadir majlis ilmu, kita akan cari apa batu, air batu tak? Air batu cari. Ataupun kita akan hanyut dengan dunia. Lupa. Seronok duduk dengan anak bini, duduk rumah. Makan tak tala, pakar pun tak tala. Serba menuk, serba boleh, serba mitak, serba jadi. Ni. Bagi kanuk, bagi boleh. Bagi kanuk, bagi boleh, bagi mitak, bagi jadi. Tu hadis. Allah tak talah bab dunia. Tiba-tiba nak buat amal akhirat, talah lalu. Lorak, tak ada. Talah lalu. Hak bab dunia ni nak makan kena buat, kena cari pitih, kena tubik. Kalau tak si tubik pun COD lah ni nak. COD pun kena tunggu. Bukanlah telefon pukul 10 sampai dak, kena tunggu. Tapi kerja akhirat ni tak payah COD. Tak payah tunggu.
Dan tak payah gimana-mana kalau nak buat ibadat ni. Nah, di rumah pun boleh, bila-bila masa, di mana sahaja. Tapi urusan dunia ni, bukan semua tempat kita boleh buat. Dan bukan semua masa kita boleh buat. Nah, itu beza urusan dunia dengan urusan akhirat. Ini satu peringatan kepada kita. Jangan duduk ra'alik-lik. Mana? Maksud urusan dunia lebih mudah. Lebih baik daripada urusan akhirat. Sedangkan akhirat lebih mudah kalau kita tengok atau kena layan. Mana urusan akhirat tetap bukan setakat lebih mudah tapi lebih baik. Bukan setakat lebih mudah tapi lebih baik. Tapi jangan kita faham urusan akhirat buat ibadat aja. Kerja cari makan tu kita boleh jadikan urusan akhirat. Makan sendiri, main sendiri tu. Tapi kena ngajilah macam mana nak jadikan urusan dunia tu sebagai urusan akhirat. Sebab tak mungkin kita pergi ke akhirat tanpa adanya dunia. Mustahil, impossible. Cuma tinggal lagi macam mana nak jadikan urusan dunia tu kita convert kepada urusan akhirat. Kita nak infak, nak sedekah, tak ada duit. Nak infak macam mana? Lepas tu nak dapat duit kena kerja. Kerja tu kena beringatlah. Walaupun sebenarnya boleh jadikan urusan akhirat, tapi dia boleh fitih masalah lah. Kita nak buat itu comel dah, nak bagi nafkah anak bini, lepas tu nak sedekah. Tu masa belum dapat lah. Tapi bila dia dapat, jadi dia kona lepek. Kona lipat. Itu kena beringat tu. Sebab itulah niat tu dia bukan setakat mula-mulanya. Betul lah innamal amalu binniat, kena niat sebelum amal, tapi niat tu mustamirah. Berterusan niat tu. Sebab ingat kena ada hadis innamal amalu binniat tu kena gabung dengan satu lagi hadis innamal a'mal bil khawatim. Allah ambil kira memang sebelum amal kena niat, sebab tak ada niat tak sah. Tapi kena ingat amalan bukan setakat nak sah, nak diterima. Ni al-khawatim. Hak sudah, hak ngelah, hak ending tu. Kita duk baca hadis ni je. Sebab itulah kita jaga niat sebelum buat tu. Tapi hak masa buat, hak lepas buat, hak ni kita tak jaga. Sebab itulah kadang-kadang sia-sia. Kemudian ayat 98. 99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Artinya, maka apakah mereka merasa aman? Betul soalan ni. Uslub salah satu uslub Quran. Allah tanya. Jadi soalan dalam Quran ni ada dua bentuk lah. Satu soalan istifham. Memang Allah tanya. Nak suruh kita jawab lah. Walaupun sebenarnya Allah dah tahu jawapan dia. Satu lagi soalan dipanggil soalan ingkari. Allah tanya tu nak mengingkari. Bukan dia nak tahu, bukan dia nak jawapan daripada kita. Dia nak mengingkari. Macam kita lah. Anak murid kita mari lewat kelas dah. Anak murid sana ni, di universiti ni, ke sini. Sini alhamdulillah mari awal semua. Dia mari lewat. Kita tanya pukul berapa lah? Dia pun tengok jam. Jadi soalan tu soalan apa sebenarnya? Soalan nak tanya pukul kau nak pukul orang tu.
Bukan soalan isi faham tu. Nak pukul orang bukan hanya pukul. Tapi kalau dia tanya apa mari lewat, itu soalan isi faham. Apa mari lewat. Itu memang dia nak tahulah jawapan. Tapi kalau ditanya pukul berapa dah ni? Tak seroyak. Wak betul sodak dia kata pukul 9.30 dah. Tak apa masuk lah. Hak ni jenis lagu ni tak berubah ni sampai bila-bila. 9.30 seumur dia mari ni. Sebab dia tak faham soalan. Dia tak faham betul soalan. Adakah soalan tu istifham? Istifham tu minta. Dia panggil apa? Question mark ni. Mana dia nak tahulah jawapan, nak jawapan. Dan ada soalan dia tak kasi jawapan. Cuma dia nak royak. Mu tu mari lewat. Bukan aku nak tahu pukul berapa. Mu mari tu pukul berapa dah. Kelas sebenar pukul berapa. Gitu. Jadi serupa juga soalan ni. Allah dah tahu dah tak selamat, tak aman. Dan bukan Allah nak jawapan daripada kita. Tapi Allah nak royak memang tak aman. Tu nak ingkar, memang tak selamat, memang tak aman. Sebab apa? Sebab aku boleh turun azab bila-bila masa. Bukan setakat waktu malam, bukan setakat waktu duha. Mana tidak ada siapa pun boleh selamat, merasa aman daripada azab Allah SWT kecuali orang yang rugi al-khasirun. Tengok ayat. Tak balik kan? Balik dah? Tiada yang merasa aman daripada azab Allah kecuali orang yang rugi. Maknanya rugi selamatlah. Kalau kita faham secara tekstual, secara literal, macam itulah. Kita kena tadabbur tu. Ini ayat satu lagi tadi dipanggil soalan ingkari. Hak ni dipanggil Allah nak main, nak ngangi. Semua tak selamat daripada azab Allah kecuali puak ning saja selamat. Kamu faham? Faham lah tu. Kecuali golongan ni, siapa dia al-khasir, hak ni Allah kata selamat. Tu faham lah tu. Ni Allah nak ngangi. Allah pun pandai juga nganginya. Bukan cakap kita. Jadi kalau mu nak selamat jadi puak ni. Siapa dia al-khasir? Ada setengah ulama tafsir dia terjemah al-halikun, orang yang musnah. Jadi seolah dia apabila dia ditimpa azab seperti kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Ad, Nabi Saleh, Nabi Hud. Setelah dimusnahkan oleh Allah, seolah selamat. Selamatlah. Tapi sebenarnya tak selamat. Di dunia tak selamat sebab dah hancur musnah, tapi di akhirat lagi tak selamat. Kalau di dunia ditimpa musibah azab, dia mati habislah. Selesailah. Tapi di akhirat tidak ada pengakhiran. Mana azab Allah berterusan. Allah. Jadi al-khasirun siapa dia? Bacalah surah Wal Asri. Siapa dia golongan al-khasirun? Wal asri innal insana lafi khusrin. Khusrin. Banyak Allah guna ayat kalimah khasirun. Khusrin. Dia tak kata orang yang gagal ke, tapi orang yang rugi. Siapa dia orang yang rugi? Orang yang tak beriman. Illal ladzina amanu, tak beriman. Ataupun beriman tak beramal. Wa amilus solihat, rugi juga. Ataupun dia beriman, beramal tapi tidak menyampaikan, rugi juga. Dia iman, amal, sembahyang, puasa, tak tinggal, ngaji, tapi tidak sampaikan, paling tidak kepada kaum keluarga dia, rugi juga. Lepas tu buat tiga dia, iman, amal, iman, takwa pun dah ada dah. Lepas tu sampaikan tapi tak sobar. Royak 2-3 patah, royak 2-3 kali tinggal. Lafi khusri, rugi juga. 3 perkara dah dia buat, so ya tak buat. Sabar. Supaya Nabi apa? Tak sabar.
Nabi Yunus kan. Tapi satu-satunya kaum Nabi yang selamat daripada azab Allah, kaum Nabi Yunus. Adapun kaum Nabi lain semua dimusnah, dihancurkan oleh Allah SWT. Kaum Nabi Yunus Allah selamat. Jadi banyaklah perbahasan ulama kenapa kaum Nabi Yunus Allah selamat. Sedangkan disebut dalam satu ayat lah, dia insaf, dia bertobat, dia beriman setelah azab turun. Jadi cuba ada yang cuba banding dengan Firaun. Firaun ngucap tak? Ngucap, tapi Allah terima tak? Tak terima. Tapi kaum Nabi Yunus Allah terima. Jadi ada tafsiran yang mengatakan bahawa kaum Nabi Yunus tu dia bertobat, dia beriman, lalu Allah selamatkan dia. Dia itu taubat dia tu sebelum turun azab, tapi dia nampak tanda-tanda azab nak turun tu, dia terus bertaubat, beriman, lalu Allah selamatkan dia. Adapun kaum Nabi lain tak, ada yang tidak beriman sampai terus. Ada yang beriman ketika azab turun seperti Firaun, tapi semuanya Allah musnahkan kecuali kaum Nabi Yunus. Baik, kemudian ayat 100. Awalam yahdi lil ladina yarisunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bizunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Artinya, dan adakah belum jelas? Adakah belum jelas? Tak faham-faham, tak reti lagi. Banyak ayat awalam yahdi lil ladzina yarisu. Dalam surah Sajdah yang kita duk email duk baca dalam solat subuh pagi Jumaat dah. Kita tak pernah baca dah dalam solat. Pernah baca Sajdah dalam solat? Baca? Alhamdulillah lah. Kamu tak pernah baca. Kita suruh kita email lah, tak? Di luar solat baca lah, tapi dalam solat tak baca. Sebab apa? Sebab pertama, kita tak jadi email. Kalau jadi email pun, hari Jumaat tu gila alah lain lah. Yang keduanya, kalau semaya sore takdir lah, panjang ni. Kalau kerak dua pun panjang ni. Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi zalika laayatin afala yasmaun. Di permulaan sama tu, awalam yahdi lahum, hak ni lilladzi, tapi di akhir pun sama juga, fahum la yasmaun, hak ni afala yasmaun. Artinya, dan apakah, adakah tidak menjadi petunjuk, tidak jelas lagi kepada mereka? Berapa banyak umat sebelum mereka ni dituju kepada musyrikin Mekah ni yang kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka, ditengok dengan mata kepala dia. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat la ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala yasma'un, maka apakah mereka tidak mendengar? Tengok Allah guna yasma'un, kita tadabbur. Baik, ayat 100 tadi dia kata, dan adakah belum jelas bagi mereka yang mewarisi negeri sesudah lenyap penduduk 5 negeri tadi, iaitu negeri apa? Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Hud dan Nabi Lut. Lepas 5 nabi ni mati, meninggal, negeri tersebut diwarisi oleh orang lain lah. Jadi termasuklah di Mekah tu. Sebelum Quraisy Mekah tu orang lain dulu. Jadi tidakkah mereka ini
ataupun tidak, adakah belum jelas kepada mereka ini yang mewarisi negeri sesudah lenyap penduduk tersebut bahawa kalau kami menghendaki tentu kami azab mereka kerana dosa-dosanya. Guna-guna akal. Mu tengok sendiri orang Mekah ni, dia hasil pendapatan dia gapo dia? Orang Mekah. Pendapatan utama dia gapo dia? Nego. Dia tak ada bercucuk tanam ke. Dah, sawit tak ada, getah tak ada, mah pun tak ada, galian pun tak ada. Tanah kering kontan pada pasir. Buat pokok tamak pun tak hidup di Mekah ni. Jadi hasilnya kena nego mana? Dia pergi mana? Dia pergi di Syam, ambil barang di Syam, buat balik. Lepas tu dia pergi ke Yaman. Kalau musim sejuk dia pergi ke Syam ke? Musim panas dia pergi musim panas dia pergi ke Syam, musim sejuk dia pergi ke Yaman. Tengok, ke Syam tu mesti dia lalu ni. Kaum Nabi Saleh di Hijr, Madain Saleh, Mekah, Madinah, lepas tu Madain Saleh, lepas tu Madian. Dia mesti lalu kat tu. Ini maksud ayat ni. Mu tengok sendiri tempat kesan tu. Walaupun tak semua kesan kaum Nabi terdahulu ada, tapi sebahagian ada. Kesan kaum Nabi Nuh banjir besar tak ada, tapi kesan Nabi Saleh, kaum Ad ada, kaum Samud pun ada di Yaman. Dia pergi ke Syam, ambil barang balik Mekah. Dia pergi ke Yaman, ambil barang balik Mekah. Sebab apa dia boleh nego di Mekah? Sebab apa? Sebab apa? Sebab orang pergi buat haji. Orang pergi buat haji tu sebab apa? Sebab ada Kaabah. Allah. Ke Kaabah dia boleh nego. Orang pergi buat haji. Tengok Allah bagi rezeki. Kalau tengok kepada logik, memang payah nak hidup ni. Tapi ke Kaabah, orang nak pergi tawaf, nak pergi buat haji, dok mari daripada merata, pelusuk. Jadi dia cari barang lah. Dia tak ada barang apa. Pergi cari di Syam. Nak pergi ke Syam mesti melalui tempat kaum-kaum Nabi tadi. Begitu juga nak pergi ke Yaman. Fikir tak? Sebenarnya aku boleh, kata Allah, boleh sahaja kami menghendaki azab, turunkan azab kepada mereka kerana bizunubih, dengan dosa mereka, dengan sebab dosa mereka musyriki Mekah. Aku utus Rasul Nabi Muhammad daripada kalangan kamu, daripada bangsa kamu, daripada orang yang terbaik kalangan kamu. Lepas tu mu tengok sendiri kesan-kesan kemusnahan, kehancuran umat terdahulu. Mu tak boleh fikir ke? Tak boleh fikirlah. Jadi kalau kamu tak boleh fikir juga, jadi Allah bagi nikmat dia tu, walaupun dia kufur, walaupun dia syirik. Nikmat apa? Nikmat nego. Sehingga orang Mekah tu, ketika Nabi dibangkit tu, hok kaya, terlalu kaya sangat. Hok kaya, terlalu kaya sangat. Apa nego? Rezeki Allah bagi. Kan disebut dalam surah Quraisy, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita was-sayf. Falyabudu rabb hadzal al-bait. Mana rihlah ila shita, musim sejuk, musim panas. Nego lah ni. Itu nikmat Allah bagi tu. Sebab apa? Sebab ada Kaabah. Orang pergi ke Kaabah. Jadi ramai orang situ memboleh nego. Hasil daripada perniagaan tadi, Allah sebut di hujung ayat apa? Falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amaha, tu rezeki Tuhan. Maka mungkin sembah Tuhan al-bait. Allah sebut al-bait kan? Allah sebut al-bait, Baitullah, dengan sebab Baitullah lah. Baitullah tu, Kaabah jadi asbab kamu boleh makan. Nampak tak?
Dia tak kata falya'budullah, tapi falya'budu rabb hadzal bait. Musuh kena semua Tuhan punya rumah ni Allah. Sebab apa? Sebab dialah allazi at'amahu, yang memberi makan kepada kamu semua ni. Sehingga kamu tak lapar. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan Allah memberi keamanan kepada mereka ni, golongan Quraisy ni, Mekah ni, daripada sifat ketakutan. Dia pergi musafir tu daripada Mekah ke Syam, bukan dekat, beribu kilometer. Daripada Mekah ke Yaman, beribu kilometer. Selamat ada, aman dah, tak ada ke perampok jalanan. Dia bawa harta banyak ni. Tak ada. Ada, tapi Allah wa amanahum min, Allah yang selamatkan perjalanan mereka, pergi dan balik. Sama ada pergi ke Syam ataupun pergi ke Yaman. Dan hasilnya mereka boleh makan rezeki. Sebab apa? Sebab Rabb hadzal bait, Tuhan punya Kaabah tu. Jadi Allah bangkit tu, Allah suruh sembah dia tu bukan semata-mata, tapi ada sebab musabab dia. Rezeki kamu di dunia, kamu rasa aman di dunia, sebab ni lah Al-Bait, Baitullah. Dan Baitullah tu ada Tuhan dia, siapa dia? Allah. Tapi tak juga ni dia panggil Allah bagi nikmat, tapi dia semakin jauh. Apa nama? Istidraj. Lalu Allah turunkan musibah yang lebih besar. Apa dia? Wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan kami kunci mati hati mereka, tegi. Kunci kemah keming lah, tak boleh buka dah, sehingga mereka tidak dapat mendengar. Allah, hak ni musibah paling besar. Nak banding dengan musibah yang menimpa kaum nabi-nabi terdahulu, hak ni lagi besar. Dia masih hidup, tapi la yasma'un. Jadi apa maksud la yasma'un? Bukan dia tak dengar. Kan ada beberapa pembesar termasuk Abu Jahal kan dicuri dengar. Pernah dengar cerita ni? Sampai berlagu sama sendiri tengah malam. Kawan tu tanya, mu mari mana? Mari dengar. Serupa kita duanya. Padahal badidah nak susu. Nak buat kerja dia cerita. Dia dengar. Dan dia tahu itu kalamullah. Walaupun dia tuduhnya tukar syair, tukar sihir. Tapi sebenarnya dia tahu itu bukan syair, itu bukan sihir, itu kalamullah. Buktinya dia pergi curi dengar. Tapi di sini Allah sebut la yasma'un, bukan maksud la yasma'un dia tak dengar, tapi dia dengar tapi tidak mengambil pengajaran. Allah, ni kita sakut ni. Berapa banyak orang yang dengar Quran tapi dia tak ambil pengajaran. Berapa banyak orang baca Quran tapi dia tak ambil pengajaran. Lain Quran cerita, lain dia buat. Kalau kita nak rujuk sesuatu ayat, hak Allah suruh, begitu juga hak Allah larang. Banyak hak kita tak buat, hak Allah suruh. Dia banyak hak kita buat, hak Allah larang. Nak bukti. Kita dah baca hari-hari. Saya ambil satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann. Siapa dia? Dituju kepada siapa? Alladzina amanu. Apa Allah tuntut? Ijtanibu, jauhlah daripada az-zann. Su'uzan, pradudi, buruk sangka. Ada tak dalam hati kita? Ada tak? Ada? Tak ada? Kalau tak ada, alhamdulillah. Dia lintasan dipanggil khawatir. Khawatir tu tak salah. Lintasan tu salahnya dia lintas bak kita pegang. Kita sama lah. Bukan buh dalam poket ni, buh dalam hati kita ni. Melekat. Kemah keming, tambah. Dia ni tak boleh percaya mana ni. Nampak alim.
Buruk sangka tak? Buruk sangka. Orang mari minta sedekah jolo kan ni. Kan nipu kan? Buruk sangka, buruk sangka. Kecuali kita ada bukti. Tak apa. Tapi sangkaan kita, andaian kita. Tengok orang baik dengan boh ni mesti ada. Ni nak kipah boh. Jahat sungguh kita ni. Buruk sangka. Lepas tu Allah katakan ijtanibu katsiran minaz-zan inna ba'daz-zan ismu. Allah raya ada. Sebahagian daripada buruk sangka tu ismu dosa. Makna bukan semualah. Tapi sebahagian besar tu buruk sangka adalah dosa. Bukan maksud tak boleh langsung. Kalau orang mari rumah kita tak kenal, pakai semak, kita bolehlah buruk sangka. Nak royak kau tu, nak royak kau ni, nak buat kau tu, nak buat kau ni. Itu dia panggil apa? Berhati-hati. Tak apalah. Lepas tu apa dia lepas ayat tu? Wala tajassasu, jangan suka mengitik-ngitik. Mengorek-ngorek berita. Duduk rumah belek, tengok langsir rumah jiran. Tambah kau besar rumah dia. Kau besar kereta. Kerja khani dah. Ikut dia lah kereta dia. Ikut dia lah rumah dia ni. Lepas duk belek Facebook orang tu, belek Facebook orang ni. Lepas tu nak komen lah. Tajassus. Allah kata wala tajassasu. Istilah kita dipanggil busybody dah. Suka jaga tepi kayu. Tajassus lah. Sepatutnya kita sibuk pasal kita. Kita tak sibuk pasal orang. Lepas tu Allah katakan pula wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dan jangan sebahagian kamu meribah. Apa mana ribah? Mengumpat. Mengumpat tak? Siapa yang tak pernah buat ketupat dalam sehari hidup dia? Cuba angkat tangan. Nak bagi hadiah buku ni. Free. Mana? Dalam WhatsApp boleh mengumpat. Mengumpat. Ada mari lewat dia WhatsApp tengok baru sapa. Kita pun jawab. Kalau tak lewat bukan dia. Orang lain. Mengumpat tak? Mulut tak senyap je. Mengumpat dengan tangan. Jadi ruang untuk mengumpat sekarang lebih luas. Bukan setakat dengan mulut, dengan tangan. Allah nak mengelak daripada mengumpat. Sedangkan itu larangan Allah SWT. Itu baru ayat tu. Ada 1235 ayat lagi. Cuba bayangkan. Baik. Wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Jadi tak dengar tu maksudnya mungkin dia baca tapi dia tak faham. Mungkin dia baca dia faham tapi tak amal, tak hayati. Ni kalau ni kita bimbang, kita baca, kita faham tapi kita tak amal. Termasuk fahum la yasma'un. Supaya musyrikin Mekah dia dengar, dia faham. Tapi ada juga hak dengar faham. Lepas tu dia hayati macam Sidina Umar Al-Khattab, dia dengar surah Taha kan. Adik dia baca tu, dia dengar, dia faham, terus dia beriman. Dan bila dia beriman, dia istiqamah. Walaupun pada asalnya dia niat nak gapo? Nak bunuh Nabi, nak bunuh Nabi. Baik, kita berhenti ayat 100 dah. Wallahu a'lam. Buku. Baik, kita masuk kitab hadis kita. Alhamdulillah kita dah masuk bab syarat-syarat solat. Halaman 77. Halaman 77. Ni bab pertama, bab mawaqit, bab waktu solat. Dah masuk waktu kena azan lah. Dah azan kena solat.
Cuma sebelum solat kita kena tahulah gapo syarat-syarat solat. Baik, sebelum kita pergi kepada hadis tu, kita tengok apa makna syarat. Syarat ataupun syurut. Syurut tu jamak kepada kalimah syartun. Bukan syuruq. Itu syuruq waktu terbit matahari, qaf. Ini syurut, ta. Dari sudut bahasa, syartun bererti tanda ataupun alamat. Dinamakan syarat kerana menjadi tanda ataupun alamat ke atas sesuatu yang disyaratkan. Sebab itulah alamat as-sa'ah kadang-kadang diguna istilah asyrat as-sa'ah. Asyrat as-sa'ah, mana tanda-tanda kiamat. Faqad jaa asyratuha. Sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Dari segi istilah, syarat bermaksud sesuatu yang menentukan sah sesuatu hukum ataupun ibadat. Mana kalau tak ada syarat tu ataupun ada tak lengkap, tak penuh syarat, tidak sah sesuatu ibadat. Sama juga dengan rukun. Tak. Rukun ni kalau tak ada rukun, tak cukup, tidak sah ibadat. Syarat pun sama. Hal ini bererti sekiranya tiada syarat, maka hukum juga tak ada. Syarat wajib solat, tiba-tiba tak ada syarat tu, tak cukup, maka solat tak ada lah, tak payah buat lah. Tak payah buat lah. Apa dia contoh? Syarat wajib solat Islam ataupun mukallaf. Dia Islam dah tapi belum mukallaf. Ada tak solat? Bagi dia tak ada lah. Sebab apa? Sebab syarat tak ada ataupun syarat tak cukup. Itu maksud syarat. Mana kalau tak ada syarat ataupun tak cukup syarat, maka tak ada lah ibadat tu. Mana tak wajib lah. Walau bagaimanapun adanya sesuatu syarat tak semestinya ada hukum. Syarat cukup dah tapi tak semestinya ada hukum. Contoh, cuba tengok halaman sebelah tu, halaman 78, syarat wajib solat. Islam balik berakal, suci daripada haid dan nifas. Cukup tak 4 syarat? Boleh solat? Saya nak tanya ni, ada dah 4 syarat, boleh tak solat? Bila cukup syarat, boleh solat? Kalau tak masuk waktu boleh? Tak boleh. Maknanya kalau ada syarat, belum tentu ada ibadat tadi. Tapi kalau syarat tak ada, garanti tak ada, tak boleh buat. Tapi kalau ada, belum tentu. Kena tengok pula syarat sah solat tadi. Hak ni syarat wajib. Syarat wajib dah ada, tapi boleh solat? Tak boleh, nanti dulu. Tengok masuk waktu dulu. Wuduk dah ada ke belum? Aurat dah tutup ke belum? Sebagai contoh, oleh itu syarat solat bermaksud sesuatu yang keabsahan solat bergantung kepadanya. Mana tidak sah solat tanpa syarat tadi. Sebagai contoh, antara syarat solat adalah masuk waktu. Oleh itu selagi belum masuk waktu, maka solat tidak diwajibkan. Walaupun syarat wajib dah ada tadi. Tapi syarat sah tak ada, waktu tak masuk, maka tak wajib lah. Walau bagaimanapun sekiranya masuk waktu solat, belum pasti wajib solat sekiranya ada halangan tertentu. Seperti haid. Syarat wajib dah ada, Islam balik berakal, suci daripada haid dan nifas. Waktu dah masuk, tapi ada syarat lain. Makna tidak ada wuduk kau contoh, waktu dah masuk, mana tak boleh sembahyang juga. Ulama bersepakat bahawa solat mempunyai syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi. Jika tidak, maka solat tidak sah kecuali sekiranya ada keuzuran. Kecuali ada keuzuran. Jadi ada juga pandangan yang terlalu ekstrim lah. Dia kata syarat ni tak ada sebenarnya. Mari mana kat syarat ni? Dalam Quran ada sebut syarat solat? Tak ada. Dalam hadis ada? Tak ada. Lepas tu mari mana sebenarnya syarat solat lah, rukun solat mari mana? Syarat haji, rukun haji mari mana sebenarnya? Itu istimbat daripada para ulama. Walaupun tak disebut secara detail, secara jelas dalam Quran dan hadis, tapi ulama istimbat. Tak boleh kita nak abaikan. Dan ulama istimbat tu daripada nas.
Nah tu daripada Quran dan hadis, bukan daripada fikiran dia, akal fikiran dia. Syarat solat juga dianggap sebagai pendahuluan kepada solat dan bukan sebahagian daripada solat. Ini beza syarat dengan rukun. Tak? Beza syarat dengan rukun. Syarat tu tak masuk dalam solat, tapi rukun sebahagian daripada solat. Jadi syarat tu kena ada sebelum solat, rukun semasa solat. Itu beza. Walaupun kedua-duanya mengesahkan ibadat solat. Kalau tak cukup syarat, tak sah. Kalau tak cukup rukun, tak sah. Dari segi itu sama, tapi dari segi lain tak sama. Sisi lain tak sama. Mana syarat tu bukan sebahagian daripada ibadat, ada rukun sebahagian daripada ibadat. Perbezaan lagi syarat dengan rukun. Syarat ni kata ulama ma'aujabahu wastamarra. Perkara yang wajib dan perkara yang wajib wastamarra dan berterusan. Kena ada tu. Contoh Islam balik berakal, suci daripada haid dan nifas. Hak ni kena ada sepanjang solat ni, berterusan. Kalau tak ada, mula-mula ada, lepas tu solat, tengah solat tak ada, tak boleh lah. Sebab syarat ni kena berterusan sampai selesai ibadat. Tapi rukun ma'aujabahu wa qata'a, hak wajib tapi dia tidak berterusan. Agak pada contoh rukun, niat. Masa nak solat, sebelum solat tu niat tu. Lepas tu mari moga lain lah dah. Sah tak solat? Sah. Tak macam-macam dah mari lepas niat tu. Berkesakat macam-macam, kata riti dah perginya. Tak ada tempat kita tak pergi. Niat tak tahu ke mana dah. Inqata, putus dah rukun tadi. Tapi ibadat sah. Begitu juga qiyam. Dia berterusan tak qiyam? Tak. Lepas qiyam dia rukuk. Tak ada qiyam tadi. Itu beza syarat dengan rukun. Jadi syarat tu kena ada sepanjang ibadat tu. Kalau tak ada, maka terbatal ibadat. Contoh, dia tengah semayang, gila tengah semayang. Mana tak tahulah. Sumbak mana? Tak. Jadi bengong. Tak tahulah kita email baca panjang, lepas tu sakok banyak kali. Jadi pening dia. Pening-pening pesel. Tidak berakal dah tu. Tak boleh, tidak sah lah. Baik. Syarat-syarat solat terbahagi kepada dua, iaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib solat adalah sesuatu yang bergantung kepadanya ketentuan wajib atau tidak wajib solat ke atas seseorang. Syarat wajib dalam solat adalah seperti berikut: Islam, balik, berakal. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Duk mana mukallaf ni? Bukan syarat sah solat ke mukallaf? Duk mana mukallaf ni? Balik. Balik saja. Balik plus berakal itulah mukallaf. Dia mukallaf ni kena ada dua syarat. Satu, balik cukup umur, dan satu lagi berakal. Maknanya kalau dia berakal, dah memayyiz tapi tak balik, tak wajib lah. Ataupun sebaliknya, umur cukup, dah berkecakat cukup, umur 40. Tapi masalahnya dia tak cukup, 3 suku. Suku lagi nak cukup. Tak wajib lah. Jadi siapa malas semaya, pilihlah salah satu. Sama ada nak pilih hak tak cukup umur ataupun hak tak cukup akal. Tak payah semaya. Lepas tu masuk syurga, insya-Allah masuk syurga. Jangan pilih hak nombor 1. Hak tu masuk neraka. Hak nombor 4. Hak tu tak boleh pilih. Hak tu tak boleh pilih. Baik, itu syarat wajib. Hak ni kena berterusan sepanjang ibadat. Kemudian yang kedua, syarat sah solat. Syarat sah solat adalah syarat yang menentukan keabsahan, kesahihan sesuatu solat, atau dengan kata lain, kesahihan solat bergantung kepadanya.
Tak ada dia tidak sah solat. Tak cukup dia tak sah solat. Syarat sah solat adalah seperti berikut. Satu, bersuci daripada hadas kecil dan besar. Kita panggil at-taharah. Suci. Bukan bersih. Bersih tu nombor 2. Hak ni suci. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Mana kena berwuduk lah. Kena faham tu. Dia tak sebut wuduk sini. Dia mana ustaz wuduk? Tak payah ambil wuduk kan ni? Jadi kita ni sama ada dua lah. Diri kita dalam dua keadaan. Sama ada keadaan tidak bersuci, dengan kata lain keadaan tidak berwuduk, ataupun dalam keadaan tidak bersuci, tidak berwuduk. Tapi adakah kotor? Tidak. Tidak bersuci, mana tidak berwuduk. Tak sebenarnya kotor. Dan tak semestinya najis. Jadi maksud bersuci itu berwuduk lah. Nak berwuduk mesti suci daripada hadas. Berwuduk sendiri itu dia panggil raf'ul hadas. Raf'ul hadas. Hadas kecil. Hadas besar pula, macam mana nak angkat hadas besar tu? Dengan mandi. Yang kedua suci. Ini suci daripada najis lah. Suci tempat pakaian dan tubuh badan daripada sebaran najis yang tidak dimaafkan. Sebab ada najis yang dimaafkan. Kita dah belajar dah. Kita taharah dulu. Ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Kemudian yang ketiga, mengetahui masuknya waktu solat. Sama ada dengan yakin atau andaian melalui ijtihad. Hak asalnya dengan yakin lah. Tapi nak cari keyakinan susah juga. Contoh kita masuk hutan ke, kompas pun tak ada, matahari cuaca pun gelap. Jadi macam mana nak dapatkan keyakinan? Susah. Jadi kita ijtihad lah. Atau bertaklid kepada orang yang tahu mengenainya. Kita pergi ke hotel tak ada tanda kiblat. Kita tanyalah pekerja hotel tu. Tanya-tanya rupanya cahaya nu alik. Tapi mukanya tak nampak cahaya nu alik lah. Kita tanya kiblat, dia pun royak. Kita pakai ikut je dia. Sebab dia kerja situ. Lepas tu semayang-semayang rupanya salah. Kena ulang kan tak? Tak payah dah. Sebab kita ijtihad. Ijtihad pun berdasar kepada termasuklah kita tanya orang yang lebih tahulah. Dan dia kerja situ, makna dia lebih tahulah. Cuma kita tak tahu dia. Dia Cina. Kemudian yang keempat, menutup aurat. Menutup aurat. Bagi lelaki dan perempuan. Bukan memakai telekong ni. Orang perempuan kena faham. Apatah lagi memakai telekong SK Siti Khadijah. Ada staf saya minggu lepas lah, dia tanya saya, Ustaz boleh tak saya nak jamak Zuhur dengan Asar di rumah? Saya kata buat apa? Dia terlupa bawa kain telekong. Nak jamu. Dia pakai dah tutup aurat lah. Cuma dia pakai seluar, lepas tu baju labu. Saya kata apa tak sembahyang gini? Mana boleh, dia kata. Mana boleh? Saya tak pernah sembahyang pakai lagu ni, Ustaz. Jadi saya tanya dia, wajib kau pakai telekong tu? Memang tak wajib, Ustaz. Faham wajib ke apa dia? Tutup aurat. Lepas tu dah tutup ke ni? Dah tutup. Sembahyang. Dia pun sembahyang lah. Tak tahu dia balik ulang kondak di rumah ni. Dia menutup aurat. Tapi tak tahulah hak pakai telekong ni tempat kita Nusantara je dah.
Kalau kita pergi sebelah negara Arab, dia tabik apa? Spray lah kepada orang Nusantara ni. Sebab ada uniform solat tu. Putih belaka. Lepas tu satu pattern belaka. Tapi dia ni orang puan sebelah negara Arab tu tak ada pakaian khusus, kita aja. Sebab apa? Sebab syarat sah solat menutup aurat. Jadi tutuplah dengan gapo-gapo. Dengan kain telekung ke, dengan pakaian ke, maka sahlah solat. Dan orang puan ni seluruh tubuh melainkan muka dan tapak tangan. Dia kata kaki macam mana? Kan pakai stokin tu. Stokin cemar Ustaz. Cemar najis ke tak? Tak. Ada? Mai Cemar. Jadi cemar dengan najis tu beza. Kalau cemar tak boleh sembahyang, main-main lah. Setiap kali nak sembahyang kena mandi lah. Tak. Sebab kita ni pada kita perlu baju pun. Tak arah lagi tu. Nabi dia solat baju hak dia bangun daripada tidur. Cuma kita jangan tak payahlah gitu. Baju buat tidur buat pergi semaya tak. Bukan mana tak boleh. Boleh. Cuma tidur kita dengan tidur Nabi lain tak? Lain tak? Lain. Kita malam tu tidur duduk atas katil, bangun pagi duduk bawah katil dah. Kemudian yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah. Bukan menghadap kiblat. Ke arah kiblat. Hak menghadap kiblat ni hak nampak kiblat. Nampak dengan mata kepala dia. Hak tu tak boleh lari langsung lah. Tapi hak tak nampak Kaabah tu, kita wajib menghadap arah kiblat. Bukan menghadap kiblat beza. Mana kalau lari sikit, tak apa arah kiblat tu, sah. Tapi kalau boleh tepat lagi bagus. Baik. Dah tak baca hadis ni? Dah ke tak? Baik, hadis 184. An Ali bin Talqin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum fi shalah falyansarif wal yatawadda wal yu'idis salata. Hal ini hadis hasan riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan juga Ibnu Hibban. Baik, maksud hadis daripada Ali bin Talq. Biasa kita dengar Ali bin Abi Talib. Ini sahabat Nabi juga, Ali bin Talq radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu terkentut ketika solat, maka hendaklah dia berhenti dan keluar dan berwuduk serta mengulangi solatnya. Tajuk gapo sebenarnya kita? Bab gapo ni? Syarat solat ada. Apa ni sebut hadis bab ketut? Apa kaitan? Cuba ayat si kaitan dengan syarat solat dengan ketut. Sepatutnya hadis ni duduk dalam bab apa? Bab perkara membatalkan solat. Betul tak? Tapi kenapa Al-Hafiz Ibn Hajar dia letak hadis ni dalam bab syurut solat? Apa dia syarat solat? Hak mana? Hak 1 hingga 5 tu hak mana sah? Nak kait dengan hadis ni. Hak nombor 1. Sebab tu dia kata falyansarih wal yatawadda. Mana falyansarih tu mana batal solat. Sebab apa? Sebab dia telah berhadas. Dengan sebab apa dia berhadas? Dengan sebab fasa. Bahasa Arab fasa. Tak tahulah sebab apa fasa. Apa bukti batal solat?
Nabi kata falyansarif. Bukan setakat dia suruh stop solat, wal yatawadda, kena wudu. Mana tu syarat bersuci tu. Suci daripada apa dalam konteks hadis ni? Suci daripada hadas. Hadas besar ke hadas kecil? Hadas kecil. Dan bukti lagi batal solat, wal yu'idis solat. Dia kena ulang balik solat kan. Mana solat tadi dah batal lah. Tidak sah sebab dia telah berhadas. Baik. Fiqh al-hadis. Ataupun kita baca kosakata hadis sikit, bukan semualah saya nak ambil kalimah pertama, pasar. Mudahnya pasar. Iaitu pasar tu iaitu keluar angin daripada dubur tanpa bunyi. Tak ada suara ni. Dia jadi malu sikit ni. Kita tak dengar suara dia, tapi kita bang lah. Dia pun serah lega. Sebab tak ada orang tahu. Manakala angin yang keluar dengan bunyi, kalau ketuk bunyi, tubik suara, dinamakan durat. Akan disebut syaitan apabila Tuk Bilal laungkan azan, dia lari sambil keluar ni durat. Sebab kita tak dengar. Bunyi suara tapi kita tak dengar. Kalau bunyi dengar, kita kata bukan syaitan ni, orang sebelah kita ni. Baik, fiqh al-hadis. Hadis ini menyatakan bahawa angin yang keluar daripada dubur atau dipanggil kentut boleh membatalkan wuduk dan seterusnya membatalkan solat. Ia bertepatan dengan pengajian berkaitan dengan perkara yang membatalkan wuduk. Sepatut lebih tepat hadis ini duduk dalam perkara membatalkan wuduk. Iaitu keluar sesuatu daripada dua jalan. Sama ada jalan depan dipanggil kubul atau jalan belakang dipanggil dubur. Maksud sesuatu, tengok. Sesuatu adalah umum yang meliputi semua benda. Sama ada berbentuk material, seperti tahi kencing, batu, tubik batu, atau berbentuk sebaliknya, tidak berbentuk material lah, seperti angin. Ada orang tanya saya, ustaz, apa kentut batal solat ni? Apa salah kentut? Bahaya nak jawab kan? Kalau tahi najis kencing tu memang benda tu najis. Kentut minta maaf. Tapi Nabi dia sebut kentut depan sahabat, dia tak minta maaf. Kita ni kalau nak sebut benda ni kita minta maaf dah. Itu budaya orang Melayu lah. Najis ke tak kentut? Nak tanya soalan. Kalau kecil tahi itu memang najis, tapi ketuk angin tu najis ke tak? Najis. Kalau najis kena basuh. Kalau najis kena basuh. Kan syarat solat ni suci daripada najis. Kena basuh, kena masuk toilet basuh. Nak basuh mana? Masalah. Nak ikat tak ada. Mana? Dia bukan soal benda tu, tapi soal keluar. Soal keluar tu. Tak kira lah keluar tu angin, kau nampak kau tak nampak kau, bau kau tak bau kau, dia membatalkan solat. Tengok hikmat Allah deh. Kalaulah Islam mengecualikan kentut daripada membatalkan solat, nyanyi ke tak orang sebelah? Nyanyi ke tak? Nyanyi lah. Dah 2-3 kali dia sorang duduk sebelah, solat tak batal, duduk situlah dia. Tak nyanyi, tak email pun nyanyi. Nampak ada hikmat dia Allah. Kecuali orang ketuk angin. Ada ke? Yelah, ada orang ketuk tak? Bau ketuk memang busuk. Dia kata busuk ketuk. Nak wangi ketuk sendiri dia kata. Boleh? Dah nak wangi ketuk sendiri ya? Boleh? Tak boleh. Sebab pesen dia tu.
Baik. Oleh itu, sesiapa yang keluar sesuatu daripada dua jalan, maka dia dikira berhadas yang tidak melayakkannya untuk solat. Hal ini disebabkan bersuci adalah salah satu syarat sah solat. Ia merupakan ijma' ulama tanpa khilaf. Secara konteks, hadis ini menunjukkan bahawa bersuci itu adalah salah satu syarat sah solat. Ini menunjukkan kedudukan solat ni. Mana solat ni tak boleh main-main. Agama lain ada juga semaya, tapi ada syarat bersuci. Bangun pagi-pagi, pakai seluar pendek, tarik mata tepek, ahli basi pun melekat, pergi semaya, sembuh Tuhan dia. Sedangkan nak sembuh Tuhan, tapi kita tak. Kita nak sembuh Tuhan, Tuhan yang Maha Agung. So kena jaga kebersihan. Oleh itu, jika seseorang terkentut semasa solat, sama ada kentutnya mengeluarkan suara atau bunyi yang dinamakan durat atau tidak dinamakan pusak, maka batallah solatnya dan dia dikehendaki berhenti daripada solat tersebut dan berwuduk semula. Seterusnya mengulangi solatnya daripada awal. Tak boleh nak sambung. Hukum wajib berhenti dan perlu mengulangi solat daripada awal ini merupakan pendapat jumhur ulama yang terdiri daripada mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad berdasarkan hadis di atas. Sekiranya dia meneruskan juga solat tersebut dalam keadaan berhadas, maka hukumnya adalah haram, berdosa. Selain daripada solat tidak sah, dia pun berdosa. Sebab apa? Sebab itu termasuk bab istihza', mempermainkan ibadat solat. Ada orang bagi alasan malu sak nak tubik. Kita duduk sah depan, ada belakang tu email pula. Saya baca satu kitab tu, ada ulama dia tulis lah, dia kata kalau malu tekuk hidung, buat gini. Bukan tekuk hidung ni, pegang hidung. Seolah-olah kita ni berdarah hidung. Kalau nak elak daripada malu boleh, dia kata. Ataupun kita seolah kita ni selsemua ke, nak mengelak daripada malu. Tapi kalau selamba je orang boleh agak dah. Ni mesti ketuk ni. Baik. Hal ini disebabkan perbuatannya itu adalah merupakan suatu sikap meremeh dan mempermainkan solat yang merupakan tiang dan syiar agama Islam. Hukum orang yang mempermainkan ibadat solat adalah berdosa besar. Solat itu meliputi semua jenis solat. Manakala bersuci merupakan salah satu syarat sah solat, sama ada solat fardu maupun sunat. Melalui hadis ini juga ulama menyatakan bahawa perintah menghentikan solat melibatkan semua orang yang solat termasuk imam. Atau imam pun kena berhenti. Atau imam kena berhenti itu kena bagi isyarat lah supaya makmum ambil alih tempat dia. Oleh itu, jika imam melakukan sesuatu yang membatalkan solat, maka wajib memberhentikan solatnya serta menyuruh salah seorang makmum menggantikannya sebagai imam dan menyempurnakan solat. Cuma jangan royaklah sebab apa berhenti tu. Jika imam tidak sempat mengarah mana-mana makmum, salah seorang makmum secara sukarela hendaklah maju ke depan mengambil tempat imam. Sekiranya tiada seorang pun yang maju ke depan menggantikan imam, maka pada saat itu setiap makmum boleh menyempurnakan solat masing-masing secara bersendirian. Mufarakah lah. Dia mufarakah otomatik dah. Betul lah hak duduk belakang tu imam tu jenis tak erti. Betul lah pula semaya malam, semaya isya pula. Betul lah pula rakaat pertama. Kalau rakaat ketiga boleh nebeng lagi. Ni rakaat pertama. Nak kena baca Fatihah, lepas tu baca surah pula. Bukan semua orang weh nak duduk depan ni. Hak ngapal Quran pun boleh tutup, boleh duduk depan. Dah ambil tempat imam asal lah. Tempat tu imam asal. Sebab kalau dia pergi sekerak tu, orang lain pun was-was, mu ni jadi tu imam ke nak pergi apa sebenarnya? Jadi orang confused. Ulama juga membuat beberapa analogi melalui hadis ini, antaranya ialah orang yang solat tanpa bersuci, sama ada kerana terlupa atau kerana jahil, dia perlu mengulangi solatnya. Dia sembahyang maghrib, lepas tu batal wuduk. Dia terlupa nak ambil. Dia pun sembahyang isyak. Sembahyang isyak sampai habis. Dia kena ulang balik lah solat isyak tadi.
Tetapi jika solatnya belum selesai, dia hendaklah menghentikan solatnya dan mengambil wuduk serta mengulangi solatnya daripada awal. Baik, kesimpulan hadis yang pertama, bersuci daripada hadas adalah salah satu syarat sah solat. Yang kedua, keluar sesuatu daripada dua jalan termasuk keluar angin. Ini bagi orang kebiasaan lah. Orang pun ada juga dikatakan keluar angin bahagian depan. Kalau ikut mazhab kita Syafi'i batal. Batal jugalah. Tapi kalau ikut mazhab Hambali tak batal. Sebab dia kata angin ni keluar daripada tabiat dia, keluar daripada belakang, bukan keluar daripada depan. Jadi hak keluar daripada bahagian depan itu bukan angin tu. Itu waswah syaitan dia kata. Tapi mazhab kita Syafi'i ada juga kemungkinan keluar angin daripada depan, jadi batal solat. Yang ketiga, wajib menghentikan solat yang terbatal dan haram mendirikan solat dalam keadaan berhadas. Yang keempat, solat yang didirikan dalam keadaan hadas adalah tidak sah. Yang kelima, wajib mengulangi solat yang terbatal daripada awal setelah bersuci daripada sebarang hadas. Yang keenam, kepentingan solat dan haram mempermain dan meremehkan ibadat solat kerana ia termasuk dosa besar. Yang ketujuh, orang yang solat tanpa bersuci terlebih dahulu, sama ada kerana terlupa atau jahil, maka hendaklah dia mengulangi solatnya daripada awal. Wallahu alam. Ada soalan ke? Tu makruh lah, boleh. Sebab apa dia Yalah nak kena ulang semula dah. Solat tetap sah lah. Yalah, kalau sebelum solat jangan lah. Batalkan wuduk, pergi ambil wuduk, boleh pahala. Dah, pahala 2 kali berwuduk. Lepas tu pahala ke apa? Pahala apabila dia pergi ambil wuduk, katalah nak ketuk, dia ketuk dulu, lepas tu dia ambil wuduk, pahala wuduk sekali. Lepas tu apabila selesai benda tu, dia solat pun khusyuk. Tapi kalau solat dalam keadaan enggak, dia tak fikir benda lain lah. Dia fikir benda tu lah, menyebabkan tidak khusyuk. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.